Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peningkatan 2.0% dicatatkan dalam Indeks Harga Pengguna IHP bagi bulan Disember 2020 bagi tahun ke tahun berbanding bulan Disember 2019. Ia didorong oleh lonjakan dari harga makanan dan minuman ringan sebanyak 4.7%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya juga mengungsikan harga bukan makanan mencatatkan peningkatan 1.4%. IHP mengukur perubahan harga barangan dan perkhidmatan yang dibayar oleh pengguna dalam satu tempoh yang ditetapkan dan dikumpulkan setiap bulan. Peningkatan IHP turut didorong oleh peningkatan dalam harga dan kos pelbagai barangan dan perkhidmatan, makanan dan minuman ringan dan pengangkutan. Walau bagaimanapun, peningkatan IHP diimbangi oleh penurunan harga dan kos pakaian dan kasut, perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah dan restoran dan hotel. Bagi perubahan bulan ke bulan pula, IHP bagi bulan Disember 2020 menurun 0.1% berbanding bulan November 2020, manakala bagi tahun 2020 pula mencatatkan peningkatan sebanyak 1.9% berbanding penurunan 0.4% pada tahun 2019. Peningkatan indeks makanan dan minuman ringan, terutamanya harga sayur-sayuran dan harga daging ayam, lembu dan kerbau adalah disebabkan peningkatan permintaan domestik berikutan sekatan perjalanan keluar negara dan bekalan import yang terhad. Manakala peningkatan indeks bukan makanan pula disebabkan oleh peningkatan harga pelbagai barangan dan perkhidmatan serta pengangkutan. Namun ia diimbangi oleh penurunan harga dan kos perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain. Laporan penuh IHP boleh diperoleh melalui laman sesawang JPES www.deps.gov.bn. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 1 kes sembuh dan 1 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya menyatakan jumlah kes jangkitan di negara ini kekal 185 kes, manakala kes sembuh 181 kes. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 44 kes. 727 orang sudah menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 13,265 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 603 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan dalam tempoh 24 jam menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 98,624 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Logo sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 berbentuk sekuntum bunga yang mekar sebagai menandakan negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang mempunyai rakyat yang berpendidikan, berkemahiran dan berjaya dengan kehidupan yang berkualiti dan ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Dalam temu bual bersama pewarta RTB, Dayang Siti Kamilah binti Haji Muhammad Azri, pencipta logo pada tahun ini menjelaskan keseluruhan bentuk logo menunjukkan tema Whole of Nation bagi mencapai hasrat Brunei maju. Ia dari bentuk bunga, itu bentuk bunga yang mekar. So ianya bagi menandakan negara Brunei Darussalam mempunyai rakyat dan masyarakat yang berjaya, berdaya saing,
berpendidikan dan ekonomi yang dinamik bagi mencapai hasrat wawasan 2035. Elemennya pertama kali kita boleh nampak 7 kelopak bunga yang tengah-tengah. So 7 kelopak bunga ini menandakan 7 puak Brunei untuk sama-sama menjayakan wawasan 2035. Logo sambutan Hari Kebangsaan tahun ini juga mempamerkan reka bentuk di luar bunga yang melambangkan rakyat dan penduduk yang sentiasa sedia untuk melengkapkan diri dengan ilmu dan kemahiran, sedia berperanan dalam pembangunan negara termasuk meningkatkan daya saing, inovatif dan kreatif dalam segenap aspek pembangunan ekonomi, politik dan sosio-budaya dalam arus cabaran sejagat. Manakala generasi pewaris yang cemerlang, berdaya tahan, berkemahiran tinggi dicerminkan dalam bentuk 4 segi di sekeliling bunga. Logo Hari Kebangsaan turut mencerminkan segenap sektor dalam pembangunan negara yang berperanan dalam memastikan wawasan Brunei 2035 tercapai. Panji-panji yang terletak di tengah menandakan negara berteraskan konsep negara Melayu Islam beraja dan kekal menjadi sebuah negara zikir. Dan angka 37 dalam tulisan Jawi dan Rumi membawa makna negara Brunei Darussalam sudah 37 tahun menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Sementara itu, Majlis Kesyukuran, Sembahyang Fardu Maghrib dan Isyak berjemaah membaca surah Yasin dan doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kali ke-37 tahun 2021 akan diadakan lewat petang ini di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara. Tumpuan utama majlis diadakan di Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Bagi daerah Brunei dan Muara, majlis juga tertumpu di Jami' As-Hasanah Bolkiah, Kampung Kiarong, Masjid Hasanah Bolkiah, Kampung Mentiri, Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Kampung Jerudong, Masjid Muhammad Bolkiah, Kampung Serusup, Masjid Sultan Sharif Ali, Mukim Sengkurong, Masjid Al-Muhtadibilah, Mukim Sungai Kebun, Masjid Setia Ali Pekan Muara dan Masjid Perpindahan Negara Lambakanan. Bagi daerah Belait, majlis tertumpu di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Masjid Perpindahan Kampung Pandan Kuala Belait dan Masjid Pekan Suria. Sementara di daerah Tutong, di Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong dan di daerah Tempurung, Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37, sekumpulan belia kreatif menghasilkan hashtag gergasi bagi sama-sama memeriahkan lagi sambutan tahun ini. Hashtag yang dimulai dengan lambang pagar NBD 37 mengetengahkan ciri-ciri unik dan menarik. Ia sebagai lambang rasa cinta golongan belia kepada negara. Butirannya bersama kru Mojo RTB News. Recycled art, Brunei's comic and illustrations, graffiti modern art, COVID-19 awareness, ASEAN Flowers. We are Brunei Darussalam. Semuanya dapat disaksikan melalui hashtag gergasi NBD37 di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah. 6 buah hashtag gergasi iaitu NBD37 atau Negara Brunei Darussalam 37 dikendalikan oleh para penggiat seni lukis dan grafiti tempatan. Ia bagi memeriahkan lagi sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37. Ini kami ada 81 artis yang menyertai, termasuk students, pelajar-pelajar, guru-guru juga, ada professional artist, ada graphic designer juga, ada graffiti artist, comic artist, illustrators. Saya berbesar hati dalam menyiapkan projek ini, lebih-lebih lagi untuk negara Brunei ini, dan sebagai mewakili sekolah saya iaitu Sekolah Yayasan. Dengan tema tersendiri, hashtag mencerminkan kemajuan yang dicapai oleh negara dalam pelbagai aspek. Ahli-ahli dalam kumpulan kreatif ini turut berdepan dengan cabaran dalam memastikan setiap karya seni mereka berjaya mengekspresikan semangat kebruneian.
Kami untuk melihatkan kasih dan cinta kami kepada negara Brunei Darussalam. So, kami mahu menunjukkan patriotisme kami itu. And dalam komik ni je kami symboliskan sikitlah macam ada yang tunjukkan macam in terms of budaya, ada yang tunjukkan pasal National Day, ada yang tunjukkan pasal Brunei punya nature. Bagi audiens di luar sana, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan sendiri #Gergasi yang mempunyai nilai estetika yang luar biasa. Serta kongsikan pengalaman dan foto audio bersama #Gergasi NBD37 di media sosial. Sama-sama kita memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37. Azizi Ahmad untuk Berita RTV. Salah satu anugerah terbesar yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan untuk negara ialah negara yang aman makmur di bawah pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan yang ke-37, rakyat dan penduduk negara ini melahirkan rasa syukur atas nikmat keamanan dan kemakmuran yang negara kecapi sejak mencapai kemerdekaan lebih 3 dekad yang lalu. Junjung kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia kerana telah melimpahkan segala kemudahan-kemudahan yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Jadi sebagai rakyat yang bersyukur, kita seharusnya memupuk nilai ataupun sikap bertanggungjawab dalam menjayakan wawasan negara 2035. Rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan menghayati hakikat, menghayati nikmat kemerdekaan serta memahami hakikat bahawa tidak semua yang dilahirkan ke muka bumi ini bertuah untuk hidup di dalam sebuah negara merdeka. Sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 yang akan disambut esok disemarakan lagi dengan pemasangan kain-kain rentang, pengibaran bendera negara dan papan tanda bersaiz besar di sekitar Bandar Seri Begawan. Pemasangan kain-kain rentang, pengibaran bendera di sepanjang jalan serta pemasangan papan tanda bersaiz besar menzahirkan rasa patriotisme dan sokongan rakyat dan penduduk kepada negara. Selain bangunan kerajaan, kedai dan premis swasta juga memasang kain rentang. 37 tahun, Taman Haji Semuda Umar Ali Saifuddin menjadi saksi kepada pemasyhuran negara Brunei Darussalam menjadi sebuah negara yang merdeka lagi berdaulat. Taman inilah juga nanti menjadi saksi Perhimpunan Gilang Gemilang Hari Kebangsaan ke-37 yang menggabungkan pelbagai peringkat lapisan masyarakat di negara ini. Papan-papan tanda bersaiz besar juga ditempatkan di beberapa buah lokasi sekitar ibu negara. Ia juga bagi memeriahkan lagi suasana Hari Kebangsaan. Tema mencayakan wawasan negara menjadi mesej utama yang dipaparkan dalam papan-papan tanda tersebut. Papan tanda bersaiz besar juga turut dipasang di Taman Jubli Perak Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Tarikh 23 Februari sememangnya memberikan pengertian yang sangat mendalam kepada setiap lapisan rakyat dan penduduk di negara ini. Pelbagai aktiviti dianjurkan bersempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37. Demi menanai kemerdekaan, rakyat dan penduduk di negara ini perlu disemai dengan semangat Hari Kebangsaan sebagai tanda cinta ke negara. Kemarin, Majlis Perundingan Kampung Lubuk Pulau MPK Lubuk Pulau mengadakan majlis menghayati Hari Kebangsaan di Balai Raya Kampung Lubuk Pulau, Daerah Tutong. Hadir yang berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis dimulakan dengan perarakan pembawa bendera kebangsaan diiringi oleh Kelab ATV Kampung Lubuk Pulau yang dianggotai oleh ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung, belia-belia serta penduduk kampung. Perarakan bermula dari Masjid Kampung Lubuk Pulau menuju ke Balai Raya Kampung berkenaan.
Majlis turut diisikan dengan taklimat bendera negara yang disampaikan oleh Pangeran Asrul bin Pangeran Momin, Ketua Cawangan Penerangan Daerah Tutong. Di samping itu, aktiviti mewarna bendera negara bagi kanak-kanak turut diadakan. Majlis seumpamanya bertujuan untuk memberi pendedahan dan kesedaran penduduk kampung untuk sama-sama menghayati Hari Kebangsaan serta menanam semangat cintakan raja, bangsa dan negara. Sementara itu, program Belia Cinta Tanah Air 2021 yang juga diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan kali ke-37 di Hasrat dapat menanam semangat cintakan tanah air yang tinggi dalam kalangan belia di negara ini melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, kepimpinan dan jati diri. Pada hari keempat program, para peserta menyertai penduduk Kampung Ukong, daerah Tutong melaksanakan aktiviti gotong royong. Program disertai 39 belia dari ke-44 daerah. 3 pengisian program difokuskan selama 6 hari program dijalankan iaitu jati diri, kemasyarakatan dan pembangunan kapasiti diri. Aktiviti di Hasrat dapat membimbing dan menanam sikap pemedulian dan kekitaan dalam kalangan belia terhadap masyarakat sekeliling selain menyumbangkan khidmat bakti mereka kepada orang ramai. Program seumpamanya juga merupakan satu mekanisme dalam membimbing para belia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bersifat kenegaraan dan kemasyarakatan selain dapat memberikan impak patriotik serta semangat cinta kepada negara. Program akan diteruskan dengan sesi bersama Cultural Movement yang diadakan di Dewan Silaturahim Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Bagi mempromosi kenali negara kita ni KNK terutama kepada generasi muda, Kompleks Membeli Belah Mabuhay dan Impiana Art Group menganjurkan peraduan mewarna. Aktiviti sumbangan sosial itu juga bermatlamat bagi mempertingkatkan kepekaan masyarakat di negara ini melalui hasil karya seni. Peraduan mewarna berlangsung petang kemarin di Kompleks Membeli Belah Mabuhay. Lebih 20 kanak-kanak menyertai peraduan mewarna ini yang dibahagikan kepada 2 kategori iaitu kategori A di bawah umur 11 tahun dan kategori B di bawah umur 16 tahun. Peraduan diadakan bersempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 selain menyerlahkan lagi kreativiti dan mengisi masa lapang kanak-kanak. Pengislaman seorang perempuan warga negara Filipina telah menambahkan jumlah statistik individu yang memeluk agama Islam di negara Brunei Darussalam sejak awal tahun ini kepada 46 orang. Majlis pengislaman tersebut berlangsung di rancangan Perumahan Negara Kampung Rimba, Gadong. Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lime Sigaan Sang Rones memilih nama Islamnya sebagai Nurliani Sang Rones binti Abdullah. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis pengislaman disempurnakan di hadapan pegawai dari bahagian pengembangan dakwah pengislaman Pusat Dakwah Islamiah. 42 orang lelaki terdiri daripada 7 warga negara tempatan, 21 penduduk tetap dan 14 warga negara asing berumur lingkungan 21 hingga 67 tahun ditahan semasa serbuan kegiatan sabung ayam oleh anggota pasukan polis di Raja Brunei di kawasan Kampung Sungai Duhun, Kuala Belait. Operasi serbuan adalah hasil kerjasama keanggotaan Ibu Pejabat Daerah Polis Belait, Balai Polis Kuala Belait, Balai Polis Seria, Balai Polis Pernaga dan Balai Polis Sungai Liang. 11 ekor ayam, peralatan judi dan wang tunai yang dipercayai digunakan bagi pertaruhan sabung ayam dirampas semasa serbuan. Semua suspek dan barang bukti dibawa ke Balai Polis Pernaga untuk siasatan lanjut. Pertuduhan terhadap semua suspek dikemukakan mengikut Seksyen 6-1 Akta Rumah Perjudian Penggal 28.
iaitu bermain di rumah perjudian yang mana jika sabit kesalahan boleh dihukum denda RM10,000 dan 6 bulan penjara, manakala pemilik rumah akan berdepan kesalahan mengikut Seksyen 4(A) Akta Rumah Perjudian Penggal 28. Jika sabit kesalahan, boleh denda RM20,000 dan 12 bulan penjara.